Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan saya semua, apa kabar? Hari Jumaat, harapnya hari ini hari yang penuh berkah kepada anda semua, sahabat saya yang telah lama, yang banyak menyokong saya di mana di mana saja anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Right. Saya ada banyak kita buat santai sajalah. Kadang-kadang kan bila saya mengajar orang kata saya ni garang sebagainya. Tapi saya fikir-fikir balik mungkin juga kot. Tapi uh, sebenarnya mungkin ini cara saya lah. Tapi sekarang ni saya cuba untuk lebih santai lah. Okay? Lebih santai dan juga lebih uh, tenang dalam penyampaian. Selalunya saya agak keras. Okey, adalah beberapa orang yang PM saya kenapa cikgu kata dia nak turun tapi dia naik dan sebagainya dalam last saya punya fokus saya kata di apa ni di daily ni ada CB1 dekat sini dan tiba-tiba dia naik sampai sini. Okey, baik. Right. Pertamanya maaf pagi ni dia tak apa clear sikit. Okey, pertamanya di sini kan saya dah beritahu di sini ni ada swap zone. Itu satu. Jelas itu satu. Yang kedua, saya dah beritahu di sini naik dia pecah CB, tarik penarikan di sini dia berada di 161. Baik. Kemudian saya juga dah beritahu di sini ada satu berlaku breakout untuk support di area sini dan saya kata berhati-hati dengan cluster di sini. Cek balik ya. Dalam YouTube saja, berhati-hati. Maksud berhati-hati sebenarnya apa? Sebenarnya kita jangan buy terlalu agresif. Sebab apa? Takut-takut dia jatuh macam sekarang lah. Okay, now kita tengok di sini. Bila kita nak buat sell sesuai dengan di daily telah pun break CB, alright? Pertamanya, kita kena tahu dekat mana agak-agak dia punya ending. So kalau kita pergi dekat H4, dekat area sini, daripada sini sampai ke atas, yang kita nampak satu saja, iaitu di area sini adalah resistance. Kemudian, di area sini juga, kalau siapa yang menggunakan head and shoulder, makanya di sini dia orang dah masuk lah. Dia orang dah masuk, confirm lah, dia orang dah masuk. Baik. Pertamanya, kalau kita lihat kepada cara FMCB, selalunya kita akan cari punca dia naik. So kalau kita nak cari punca dia naik, kita pergi kepada H1. Sebab apa? Sebab kita cari di mana ada berlaku break CB. So di sini tak ada break CB. Di sini tak ada break CB ya. Kemudian kita pergi ke M30. Kita kena cari sampai jumpa. Sebab tu bagi siapa yang tahu tentang bagaimana nak handle pullback, pasti mereka akan tahu. Kita kena cari sampai dia jumpa. So bila kita jumpa di mana? Ini adalah support register yang telah dipecahkan. Maksudnya di sinilah. Dan di area bawah ini adalah kawasan IB yang datang selepas pada dia buat breakout CB. Alright? Sini breakout CB, dia datang balik di area sini. So kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai sini. So exactly kita berada di 423. Ya, exactly kita berada di kawasan 4223. Baik. Di kawasan 423 ni di sini ada satu base lah. Tapi masalah kita bukan sebab kerana dia nak datang ke kawasan 423 atau 261. Kalau kita duduk dekat H1 yang lebih kompetitif ataupun lebih baik daripada segi signal, dia tidak seperti 5 minit 15 yang ada banyak noise. Di kawasan sini
Selepas pada dia hit 261, so saya tandakan kawasan 261. Saya bersama macam korang juga. Saya pun tunggu sell. Dia dah kena 261 kot. Kan? Saya pun tunggu sell. Saya cakap tu lah. Ni, saya tunggu ini je. Saya sampai berdoa lah, break lah ini, break lah, aku nak masuk sell, break lah. Ini CB ataupun di tangan terdekat. Kata break lah, aku nak masuk sell. Bila dia touch tangan, dia kata break lah, aku nak masuk sell. Tapi dia tak break. Dan bila dia tak break, tak adalah buy and sell untuk saya. Bila dia dah break kat atas, saya kata, naik lagi. Naik lagi, saya kata. Ya. Sehinggalah dia sampai di area 423. Maksudnya dalam perjalanan tidak ada signal sell langsung. Dan siapa yang sell di sini pun terkena sebab apa di sini langsung juga tak ada CB. Finally dia naik dan dia cari resistance di kawasan sini. Bahkan dia naik terus ke kawasan IB di sini. Okey, satu. Dan seterusnya bila dia berada di sini saya start looking for apa ni sell mode lah. Dah masuk dah kawasan 423. Saya cari sampai 1 minit. Kebetulan malam tu saya ada buat webinar bersama dengan grup sebagai guest speaker di Just to Trade. Saya detect awal di sini, which is ini ada divergent. Ini ada divergent. dan bila dia dah buat convergent di 1 minit, dia buat convergent, dia akan buat pullback. Bila dia buat pullback, dia akan buat new high untuk buat divergent. New high lah. So daripada sini, saya dapati di sini ada kawasan IB dia dan di sini adalah CB dia. So, saya buat satu penarikan daripada sini. Saya dapati dia dah sampai area 261. Bermaksudnya high divergent telah pun dikenal pasti. Okeylah. Dan saya juga cari kalau di area sini adalah support dan resistance yang boleh bantu. Ialah berlaku chart pattern which is divergent dan dia berlaku di resistance. So saya kata kita tengok dekat 5 minit. Ni. Ya, ni. Kita duduk dekat 15. H4. Ni, semua ada kat sinilah. H1. Semua ada kat sinilah. Ya. Maksudnya ada dan tak ada bumbung. Dan ini contoh ya, saya ada bagi dekat ni dalam grup ya. Dalam grup intensif grup bagi mereka baru mula untuk belajar forex dan juga trading dan juga Fibonacci FMC biar. Saya dah bagi dah sini so M1 yang kita predict. So maksudnya di sini saya dah bagi dah. Ni. Saya suruh sell. Dan kesannya adalah amat baik. Dan teruslah. So ini yang saya bantu sampai dan kalau you tengok kami ada grup yang besar ya, kami ni ada grup yang besar lah. Ada 2,200 2,300 orang dan juga kami juga ada channel yang selalu update dia punya apa ni webinar dan juga dia punya signal dan sebagainya. Grup kami besar lah kan. So ini saya buat semata-mata untuk kemudahan student saya. Saya bagi signal di sini untuk saya awal. Alhamdulillah. Sebab tu kenapa daily kalau you tengok di daily ni di sini saya sell, di sini saya ambil sell dan terus sampai sini.
tidak ada sebarang CB1 untuk naik. Semuanya adalah ABC ke bawah. ABC, 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 AB dan C. Right? Dan sekarang ni barulah saya nampak adalah ruang untuk pullback. Tapi saya tak masuk lah. Kalau saya tak masuk, berapa saya nak masuk? Sebab dia nak turun sikit lagi. Macam mana pula saya tahu dia nak turun sikit lagi? Okay. Kalau ikut pada sebentar. Bentar. Okay. Kalau ikut pada bigger time frame, let's say di month, kawasan yang saya betul-betul tunggu di sini. Untuk buy. Untuk buy. Dia semakin hampir tu. Lepas tu, sorry ada macam gatal. Lepas tu, di sini alright, ada support. Di sini ada support. Okay, ini turun. Nampaklah dia buat engulfing. Tapi, kita tengok balik kat day. Kita buat penarikan. Sama tak di kawasan yang kita nak ni? Di kawasan biru tu. Hijau tu. Exactly dia adalah kawasan B di month. Sama 161 adalah kawasan B. Kawasan base. Which is daily-nya adalah sama di base monthly. So ini yang saya nak tunggu. So kalau kata berlaku penurunan, saya nak tunggu sampai sini dan saya nak tunggu juga di sini berlaku divergence, head and shoulder, dia macam DH1 ataupun DH4. Right? Itu saya nak tunggu. Right? Ada berapa pip lagi di situ? Tak tahu dah. Lebih kurang dalam 80 pip, 70 pip. Saya nak tunggu dia buat divergence, head and shoulder, double top, double bottom. Kita tunggu satu chart pattern yang berada di support. Itu lagi bagus. Sebenarnya. So, kalau tanya saya kenapa market ini naik semalam, itulah jawapan saya. Alright, market naik, kita tak boleh kontrol. Tapi apa yang boleh kita kontrol adalah di manakah saat dia nak berhenti so that kita boleh masuk sell. Sebab bigger time frame dah ada break CB kan. Jadi kat situ kita nak masuk. So sekarang ni, setengah orang, dia tak tahu, katakanlah kita tak tahu nak masuk ke mana. Contohlah hari ni buka-buka. Apa nak buat ni nak sell ke nak buy? Baik. Bila kita dalam keadaan tak tahu apa nak buat, terus kita kena ingat, kalau aku nak buy, mesti aku buy di support. Kalau aku nak sell, mesti aku sell di resistance. So untuk itu, saya kata kita duduk dekat H1 boleh, 15 boleh lah. Mana-mana lah. So kalau kita nak sell, kita pastikan yang dia kena duduk bawah lantai. Bila dia kena duduk bawah lantai, kita kena check juga lantai tu kuat ke tak kuat. So untuk check tu maksudnya kena ada test lah. Kita pergi dekat lantai tu, kita ketuk. Kita ketuk. Ini kuat ni. So kita kena ketuk. Masuk ketuk tu adalah biar ada test. So kalau kita nak sell di sini, kita kena tengok di sini. Ni. Lantai dia. Itu lantai dia. So, masuk kata, price kalau nak turun, dia kena duduk di bawah. Dan baru kita boleh sell. Baik. Kalau kita nak buy, biar jadi bumbung.
Mana bumbung dia? Nampak tak yang dia berhenti? Kenapa dia berhenti? Saya pun tak tahu. Tengok sebelah kiri. Oh, ada registered. So, kalau saya nak buy, saya takkan nak buy kat sini. Atas kepala ada bumbung. Kalau sangkut, mati aku. Eh, lebih baik sekiranya kita tunggu dia break up. Dan bumbung tadi jadi lantai balik. Macam rumah bertingkat kan. Bumbung kau, lantai aku. Begitulah. Sampai situ. Kalau kita tak tahu apa kita nak buat, kita cari rantai, cari bumbung. So, daripada situ kita akan dapat idea. Oh, rupanya dia dah berlaku. Okay. So, kalau tanya saya, Go ni nak buy ke tak nak sell, saya masih beranggapan saya tu berpandukan kepada daily. Dan daily ni di sini ada ada lantai. Ada lantai. Dan belum ada ciri-ciri untuk buy sebab lantai ini pun secara khususnya dia belum sampai ke kawasan yang saya nak. Di bawah ni saya nak. Di bawah lantai ni, ni di bawah ni. So ada lagi lah ruang untuk dia. Sebab di sini tempat dia nak buat setup. Ada lagi ruang untuk dia. Okay. So now saya menunggu untuk buy tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Right, saya perlukan dia buat pattern which is divergent. Okay. Now market ni turun agak drastik. So tak ada apa-apa yang menghalang dia nak turun. So tak nak lawan. Melainkan dia buat pattern untuk naik. Seperti head and shoulder ataupun divergent. So now dia masih lagi menunjukkan situasi sharp. Turun, kalau duduk dekat line chart, kita boleh nampak dia punya sharp. So, biarlah. Sehingga dia bertukang, dia buat chart pattern dan sebagainya dan baru kita boleh ambil buy. Okay. Alright. So now untuk gold saya lebih nampak market ni nak sampai kat TP yang saya tunjuk ni lah. Di mana saya bagi ruang sampai ke area sini. Dan baru saya akan cari buy mode. Baru saya akan cari buy mode. Okay. Nah, itu saja untuk saya daripada saya untuk gold. Dan terima kasih kepada anda. Dan kalau siapa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada anda, ya, kita chill, tak ada sifat dengki-mendengki, seorang ada kelebihan masing-masing. Dan saya tahu juga di luar sana ramai lagi guru-guru yang lebih hebat daripada saya. Tetapi kalau saya memberikan sesuatu yang bermanfaat, saya mohon jasa baik anda untuk vote saya sebagai as a best speaker. Right? Di sini. Alright. Nanti link dia nanti saya akan berikan dekat description lah. Right? Ramai sini guru-guru yang baik. Tapi kalau saya adalah memberi manfaat kepada anda, saya pohon untuk vote. Kalau tak ada masalah. Okay? Alright. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi sehingga lain waktu. Alright. Itu adalah hari ini adalah fokus saya untuk go. Which is saya menunggu market ini untuk completekan jatuhan dia paling kurang di area 161. Dan baru saya akan cari buy mode. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.